uh, Allah SWT. Kita tengok perbezaan iman kita dengan iman para sahabat. Sebagai contoh yang paling betul, yang paling tepat, sahabat Nabi lah. Kita ambil contoh sahabat. Mengatakan sebab mereka martabat sama dengan kita kan. Jadi kita tengok hikmah di sebalik peperangan Tabuk tu. Peperangan Tabuk ni waktu tu kurma tengah ranum. Pada waktu tu kurma setahun sekali ya musimnya. Pada waktu tu. Jadi buah kurma sedang ranum, tunggu nak tuai apa semua. Pada waktu tu sahabat-sahabat dalam keadaan masih kesusahan, mereka banyak hutang dengan Yahudi apa semua. Jadi hikmah di sebalik peperangan Tabuk tu, Allah SWT nak ajak kita tahap mana kita duduk, tahap mana kita duduk. Apa yang berlaku apabila ujian datang, apabila tuntutan agama datang, kan? Jadi tiba-tiba dalam duk sedia nak tuai kurma, tunggu masa, tiba-tiba perintah pergi perang. Jadi ada yang munafik, orang yang Islam tapi munafik, tipu dalaman tipu. Orang yang taat dia terus bersedia untuk pergi. Orang yang berlakon, munafik ni berlakon lah. Dia kata, ni pokok tengah ranum, tuayan kita tengah ranum, kita harap duit ni je nak bayar hutang apa semua kan. Yang kafir lah, penentang agama jelas satu. Jadi keputusan dia buat untuk pergi perang. Maka orang yang beriman dia akan jawab, betul, kita tinggalkan rezeki kita kan, tapi kita pergi tunai ke perintah kepada pemberi rezeki. Nampak itulah iman. Kita tinggalkan ni, kita nampak mata kita rugilah. Tetapi hakikatnya bila kita tunaikan, apabila kita taat, maka kita pergi itu kepada pemberi rezeki. Maka mereka pergi perang Tabuk kan. Pada waktu tu juga ada 3 sahabat yang tak boleh pergi kan. Dia bukan munafik, dia ada alasan tua, ada alasan tersendiri kan. Maka dia tak boleh pergi. Bila dia tak boleh pergi, apabila peperangan Tabuk dah selesai kan, para sahabat balik. Bila balik, Nabi pulau 50 hari. Orang yang 3 orang sahabat yang dia bukan, yang dia tak boleh pergi tu atas alasan yang munasabah, tapi Nabi pulau sehingga perintah mai memaafkan mereka daripada Allah sampai jadi sekali. Dan pada waktu tu Allah Ta'ala tunjuk kudrat dia apa dia? Bahawa sesungguhnya masa ni Allah yang pegang, siang malam ni Allah yang pegang, dalam kekuasaan Allah kan. Peperangan berlaku. Katanya perjalanan saja 50 hari kot nak pergi ke Tabuk tu. Tak ingat saya fakta tu. Perjalanan yang jauh. Jadi pergi perang pula, balik pula. Logiknya buah kurma yang ranum tadi, tunggu masak tadi dah luruh. Tetapi waktu sahabat balik, buah kurma tetap tak luruh. Nampak? Di sini kita nak belajar iman tu. Jadi ataupun ni kita tak boleh fikir dengan akal kan, tak boleh fikir dengan akal. Apabila tuntutan agama mai, kita kena utamakan tuntutan agama. Jadi maksud macam itulah. Jadi di sini kita dapat hikmah. Jadi dalam satu hadis Nabi kata, jangan kita sibuk dengan perniagaan. Perniagaan tak salah. Yang salahnya kita sibuk perniagaan sampai kita lupa kerja agama macam tu. Sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan pertanian. Ada satu hadis tu. Pertanian tak salah, tapi jangan sibuk sampai kita lupa ibadat, sampai kita lupa pada Allah. Jadi 3, perniagaan, pertanian. Tak ingat saya satu lagi. Jadi maknanya kita buat kerja tak salah, tapi jangan lupa sampai kita lupa Allah. Tagaza agama, mana kena agama, kena lebih diutamakan. Macam itulah, tu yang nak belajar lah. Nak belajar, korbankan diri, masa dan harta.
untuk pergi kepada Maha Pemberi rezeki. Macam itulah. Itulah jadi gitulah. Jadi kita fikir macam mana supaya semua orang dapat amal agama, hidup berkasih sayang, gitu. Zaman dulu ni tak perang tu kita macam mana? Maksud dia kita macam tentu agama. Nabi ada pesan apabila dia balik petang hari dalam keadaan pakaian dia yang kotor kan, kotor semua, pergi siang hari dengan putih bersih, balik dalam keadaan kotor, dia dibaling, dia dicampak, dia dilumuk dengan sampah najis macam-macam kan. Maka Siti Fatimah pun sedih lah tengok ayah dia. Maka Siti Fatimah kata, beginikah nasib Rasulullah, kekasih Allah kan. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata, wahai Fatimah, sesungguhnya kalimah yang aku bawa ini, la ilaha illallah ini, akan menembusi rumah batu, rumah kayu di seluruh dunia. Jadi dalam konteks ini tanggungjawab kita untuk sampaikan kan, untuk nak pelihara kalimah ini, untuk nak sebarkan kalimah ini. Begitulah. Dengan asbab tu harap-harap menarik rahmat Allah, menarik hidayah Allah. Dan kita boleh nampaklah sekarang ni. Apabila usaha agama tak dibuat, maka agama akan hilang. Lama-lama seperti contoh, apabila satu nabi wafat, tidak kerja agama ni tak dibagi tanggungjawab kepada umat tu, maka lama-lama orang akan sembah lembu, orang akan sembah batu, sembah matahari, macam tu. Jadi kita umat Muhammad, tanggungjawab tu dibagi pada kita untuk jumpa balik sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, untuk balik amal, balik agama kan, untuk pergi masjid. Masalahnya sekarang ni kita tak pergi masjid. Itu masalah besar kita. Sebab di masjid lah tempat yang paling utama yang Nabi ajak. Dia pergi Madinah, dia bawa masjid dulu. Semua urusan di masjid. Tapi sekarang ni kita pandai, kita memandai-mandai kan. Tak pergi masjid, kita banyak ibadat sendiri. Maka bila berlaku yang macam ni, tidak mengikut kepada sunnah, maka roh kita tak ada. Semayang sah, tapi tak ada roh. Macam tu lah. Jadi benda ni yang tu. Lepas tu ada persoalan pula. Sebab apa kok hampa mai jumpa aku nak pergi masjid. Kami mai jumpa hang. Kami nak mai jumpa ustaz, bukan nak ajak pergi masjid. Kami datang untuk ziarah ustaz. Kadang-kadang kena marah macam tu. Aku pergi masjid apa? Ya, alhamdulillah. Sebab tu kami mai ziarah untuk hubungkan silaturahim. Okey, ada pula satu pandangan, satu kata-kata pula. Apa nak jumpa orang Islam? Apa tak jumpa orang kafir? Kan? Sebenarnya kita jumpa takdir Allah lah, takdir Allah. Satu Kuala Lumpur tu masuk Islam, orang kafir. Okay. Bila mereka masuk Islam, mereka pergi masjid. Siapa ada di masjid? Tak ada. Orang kita tak ada di masjid. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman umat aku ramai, tapi mereka macam buih di lautan. Tak ada roh, tak ada nilai. Sebab kita sendiri tak amal. Tapi dalam waktu yang sama, apabila kita buat gerakan, maksudnya pergerakan kita pergi jumpa orang untuk hubungkan silaturahim, maka di situ hidayah akan turun. Bila turun tu ada nasib lah. Nasib untuk orang Islam dah, ataupun nasib kepada orang yang bukan Islam. Maknanya bila kita mencegah, bila kita mengajak kebaikan, sebagai contoh macam tu kan, contoh si Mamat ni dia peminum arak, dia penzina, si Mamat contoh. Maka kita jumpa Mat, Jumaat kita pergi masjid, kita solat di masjid. Jumaat, maka dia akan ikut kita pergi masjid. Bila dia pergi masjid, automatik asbab hidayah berkat rumah Allah masjid ni, maka dia akan sedar, dia akan terfikir. Dengan sendiri je. Biasanya macam tu. Tapi kebanyakan orang akan pindah, amal aku ni haram tau, minum arak tau.
mat kau ni berzina tu haram tau, haram, ahli neraka tau. Kebanyakan yang orang buat macam tu. Tapi kami lebih suka mat dia lah tapi masjid. Kita tak bincang bab arak dia, bab zina dia. Itu urusan dia dengan Allah. Itulah. Jadi itulah sekadar mampu yang kita boleh buat setakat ni. Jadi sebab apa kita buat untuk diri kita, untuk kita untuk selamatkan kita, sebab satu orang hafiz Quran dia boleh menyelamatkan 10 kaum keluarga dia yang telah disahkan ahli neraka. Tapi satu orang dai dia boleh selamatkan 7 keturunan dia. Dia boleh selamatkan mak bapak dia boleh selamatkan isteri dia. Malahan isteri bagi seorang dai dia akan menjadi ketua bidadari di dalam syurga. Yang ketua bidadari tau. Dan dia lebih cantik 70 kali lagi daripada bidadari, isteri dia. Itu untuk dai lah. Jadi sebab tu kita umat dai. Kita bukan umat abid. Abid ni duk zikir sama-sama langutan. Kita bukan umat abid. Kita umat dai. Zikir kita buat, dai kita kena buat. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh tanggungjawab kita tak selesai. Kan Nabi kata apa? Sebenarnya perut kamu kenyang, di akhirat nanti kamu akan didakwa kerana jiran kamu lapar. Sebenarnya kita tak boleh buat untuk diri kita. Tak boleh. Sebab kita bukan umat abid. Abid ni ibadat seorang-seorang. Kita umat dai. Kita kena ajak orang. Kita tak mampu lah. Kita ibarat kita tak mampu lagi nak tarik orang kan, macam kita biar macam kita buat untuk diri kita. Bila kita tengok orang ni kita nak ajak, kita tak ada kekuatan nak ajak orang. Tak apalah, aku pergi sendiri ya. Tak boleh. Kita kena ikhtiar macam mana pun. Maknanya paling tidak pun dia masjid cukup tak? Buat berapa kali? Beberapa kali, bukan 3 kali. Beberapa kali. Sebagai contoh, kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh kan? Di akhirat berlaku perbicaraan. Maka Allah panggil Nabi Nuh, wahai Nuh, kau datang sini. Umat kau dakwa, dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu pun tentang keesaan Allah kan. Maka Nabi Nuh kata, wahai Allah, saya berusaha siang dan malam. Lailan wa nahara kan. Siang dan malam saya berusaha. Selama mana? 950 tahun. Jumpa umat, jumpa kaum saya. Kan? Jadi apa bukti engkau wahai Nuh? Bukti dia umat Muhammad. Kita sebagai bukti kata Nabi Nuh buat kerja baik. Macam tu lah. Lepas tu Abu Jahal. Maka Allah panggil Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau datang sini. Ada umat kau dakwah, kau tak sampaikan risalah aku. Maka Rasulullah kata, wahai Allah, saya dah pergi jumpa dia 113 kali. Bukan 3 kali. Saya dah jumpa dia 113 kali. Ada setengah pandangan kata 70 kali. Ada setengah kata 113 kali. Kadang-kadang saya fikir mungkin waktu malam orang tak nampak, hati dia sejuk. Tak ada. Saya pergi, saya kenal. Kadang-kadang saya pergi waktu sejuk. Kan, musim sejuk. Kokot hati dia sejuk. Dah, saya pergi je saya akan kenal. Maka Abu Jahal kata apa? Wahai Allah, kalau dia main 100 yang ke-14 kali, pasti aku akan ikut dia. Nampak? Ada dakwah dakwi. Jadi dia pelbagai cara lah. Sebagai contoh, kita ada seorang sahabat rapat dengan kita. Dia tak mau semayang, dia tak apa. Kita tetap berhubung baik dengan dia sebab kita sayang dengan dia kan. Jadi macam juga orang kafir yang ada kawan-kawan kita yang belum masuk Islam, kita kan ada hubungan baik dengan dia. Di samping itu kita doa lah dengan dia, wahai Allah, kau bagilah hidayah dia, aku sayang dengan dia, kau bagilah hidayah dengan dia supaya dia tidak malang di akhirat nanti. Untuk orang bukan Islam kan, pertolonglah bagi hidayah dengan dia. Sebut nama dia, doa tu sebut nama dia kan. Lepas itu bagi orang Islam pula sebut nama dia, wahai Allah, ni kawan aku dia Islam tapi dia tak mau sembahyang.
aku tak mampu nak ngajak dia, tolong bagilah aku ilham, macam mana aku nak ajak dia pergi ke masjid, macam tu lah. Sebab ada cara orang dia, Syekh jom kita minum dulu Syekh, macam tu. Syekh jom minum, alamak macam ni, kita pergi masjid dulu, nanti kita makan lah, macam tu. Pun bagi cara. Macam kau buat bisnes mesti ada teknik taktik dia. Allah akan bagi ilham bila kita berhajat pada Allah. Macam itulah. Tapi mentelah lagi ini untuk selamatkan manusia daripada azab Allah, kemurkaan Allah. Lagilah bila kita minta dengan Allah, Allah akan Ta'ala lagilah tunjuk. Macam itulah. Itulah. Kita menega. Kita berkata menega ni sunnah Nabi, betul. Tapi sunnah yang paling besar apa yang Nabi fikir. Apa yang Nabi fikir. Itu sunnah paling besar. Apa yang Nabi cakap. Apa tindakan Nabi. Itu sunnah paling besar. Kerja utama Nabi apa? Betul dia gembala kambing, kita pun belah kambing banyak-banyak kan. Betul itu salah satu daripada sunnah dia. Tapi sunnah paling besar apa yang Nabi fikir akan umat itu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau nampak murung? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku sedang fikir macam mana aku nak besarkan badan aku ni untuk tutup pintu-pintu neraka, supaya umat ini selamat daripada masuk neraka. Nabi sangat seronok dengan fikir tu. Dia pun fikir je. Allah pun seronok dengan fikir dia tu. Allah pun seronok. Dia fikir tu, ulama kata fikir sejenak lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya tu. Fikir akhirat tu kan. Aku dah fikir macam mana aku nak besarkan badan aku supaya aku dapat tutup lubang-lubang neraka. Asbab daripada dia fikir tu, satu fikir tu, maka semua amalan kita dimasuk dalam akal dia tau. Semua amalan umat Muhammad dimasuk dalam akal dia. Masuk dalam akal amalan dia. Maka diberi tanya, wahai Allah, besar mana syurga Sayyidina Abu Bakar? Allah kata, atau Ta'ala kata, okey, ambil tengok. Jibril ada 600 sayap. 600 sayap. Biasa dia guna satu sayap je. Suatu Nabi Yusuf dicampak dalam pagar tu, dia duduk di Sidratul Muntaha tu, dia guna satu sayap je, zoom, sampai dah untuk sambut Nabi Yusuf nak sampai ke batu tu kan. Yang mana batu tu Allah Ta'ala angkat, dasar tu Allah Ta'ala angkat, waktu tu dia dah sambut lagi, laju tak laju dah. Jadi maka Jibril pun pergi lah tengok syurga Sayyidina Abu Bakar. Dia terbang, jatuh, letih, terbang lagi, jatuh, letih. Lepas tu dia guna 600 sayap dia terbang, jatuh. Maka dia jumpa Allah, wahai Allah, sangat besar syurga Sayyidina Abu Bakar, aku dah tak mampu nak terhabis. Allah Ta'ala kata apa? Aku nak beritahu pada engkau, itu baru beranda dia je, tak masuk dalam syurga lagi. Baru beranda je, tak habis lagi. Sebab tu ulama kata, satu orang Islam yang iman paling lemah iman dia, syurga dia 10 kali ganda dunia ni. Tengok dunia, dah lah musim dunia. 10 kali ganda dunia ni, itu iman paling lemah lah. Jadi tanggungjawab kita besar. 7 bilion manusia di atas muka bumi lah ni, 2 bilion dia Muslim, 5 bilion lagi sedang menuju ke neraka Allah. Kita masih boleh hidup gelap lagi, kita masih boleh hidup berseronok lagi, tanpa kita fikir macam mana nak selamatkan mereka kan. Sebab tu hari-hari kita kena doa, wahai Allah, kau bagilah hidayah pada seluruh umat ni. Kesian kalau mereka mati dalam keadaan tak beriman kan. Gitulah. Ni tanggungjawab besar. Bukan itu. Sebab itulah ni di Malaysia ni ada lebih kurang 200 masjid dah.
Dua ada surau dan masjid yang mana 24 jam hidup di masjid. Kita sedang usaha ke arah tu untuk macam mana Masjid Nabawi 24 jam gerak, ada ibadat 24 jam. Jadi kita sedang usaha untuk memakmurkan masjid. Maknanya kita buat giliran. Awak kita mesyuarat, okey awak boleh main pukul apa? Okey saya boleh main pukul 2 pagi. Okey 2 pagi sampai pukul 4 pagi 2 jam. Awak main. Okey 11 sampai pukul 1 saya. Okey 1 sampai pukul 4, pukul 3 awak. Pukul 3 sampai pukul 5 awak. Supaya amalan tu bergerak. Asbab daripada itu dengan harapan Allah SWT dengan kedekat dia, dengan kerahiman dia akan tarik semua balak-balak, musibah-musibah dan akan melimpahi bumi ini dengan rahmat dan hidayah. Di Malaysia sekarang ni dah lebih kurang dua hati masjid di seluruh Malaysia. Kita niat azam untuk seluruh dunia masjid hidup 24 jam. Sama ada datang tu untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk solat, terpulang. Tapi ibadat. Tak ada cara dah untuk selamatkan dunia ni melainkan dengan agama. Kalau tidak hancur. Itulah insya-Allah Jadi kita cuba berusaha setiap saat dan ketika kita dengan zikir, dengan selawat, dengan istighfar, dengan amalan-amalan untuk menggembirakan Allah. Gitulah. Okey, insya-Allah kita niat azam saya minggu ketiga lah insya-Allah. Allahu Akbar.